Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Azaman Sulaiman. Dan jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi singgah di sini untuk bersama-sama saya. Pada kesempatan ini saya ambil untuk melahirkan rasa syukur saya kehadrat Ilahi kerana masih diberikan peluang untuk kita semua hidup dan dapat bersama-sama di sini. Dalam siaran kali ini, saya akan membacakan novel sulung saya yang berjudul Rusuh di Kuala bab 7 dengan tajuk Pak Hassan Hilang Sabar. Pak Hassan benar-benar kecewa dengan sikap harakah kepimpinan kampungnya yang masih tidak melakukan apa-apa atas cadangan kerajaan negeri untuk membangunkan kampungnya. Adakah mereka tidak sedar akan cadangan itu? Adakah mereka tidak tahu cara untuk bertindak? Jika mereka tidak sedar, bermakna mereka bukan pemimpin yang prihatin terhadap masyarakat kampung. Mereka perlu melepaskan jawatan bagi kepada mereka yang layak. Jika tidak tahu, mereka perlu mencari orang yang tahu bagaimana hendak bertindak. Jom kita lihat apa yang Pak Hassan buat bagi menangani masalah ini. Jadi tanpa banyak basa-basi, jom kita ikutinya. Tapi sebelum itu, kita ikuti dulu intro channel dan opening video. Jom kita. Alhamdulillah. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan masih setia bersama-sama saya di sini. Ingat, pertemuan kita di sini bukan saja-saja, tapi telah diatur oleh Allah Azza wa Jalla sejak azali lagi. Sudah pasti ada hikmahnya untuk kita di masa depan yang kita tidak tahu waktu ini. Hanya masa yang akan menentukannya. Terlanjur kawan-kawan telah ke sini, saya mohon kerjasama kawan-kawan untuk terus bersama-sama saya hingga akhir. Sebagai tanda sokongan kepada channel ini, saya mohon kerjasama kawan-kawan untuk subscribe, like dan komen. Sokongan dan dukungan kawan-kawan dapat membantu channel ini terus berkembang di alam maya dan memudahkan kawan-kawan mengikuti video seterusnya dengan mudah. Ini kerana apabila kawan-kawan subscribe dan mengikuti video saya, pihak YouTube akan menampilkan video-video baru dan juga video lama di beranda YouTube kawan-kawan. InsyaAllah, channel ini akan dapat membantu kawan-kawan menambah nilai dan ilmu kemanusiaan dan kehidupan. Ilmu mengenai kemanusiaan dan kehidupan ini tidak pernah diajar di mana-mana universiti di dunia ini. Jika kawan-kawan ingin melihat video-video lain dari channel saya, kawan-kawan hanya perlu klik atas nama saya di mana-mana video saya. Pihak YouTube akan membawa kawan-kawan ke page YouTube saya dan kawan-kawan boleh tengok di situ. Kawan-kawan juga boleh tunggu di bahagian akhir video ini kerana pihak YouTube akan mencadangkan video yang boleh kawan-kawan ikuti. Jadi, tanpa melengahkan masa, jom kita mengikutinya. Pak Hassan hilang sabar dengan sikap harakah kepimpinan di kampung Kuala Juru.
Mereka seolah-olah tidak ambil kisah kampung halaman mereka akan hilang. Mereka tidak ada usaha membantah atau membuat cadangan balas dalam usaha menyelamatkan kampung atau mencari jalan untuk kepentingan masyarakat kampung. Pak Hassan sedar, jika keadaan ini dibiarkan berlarutan, akhirnya kampung Kuala Juru akan lenyap begitu saja. Pasti penduduk asal kampung Kuala Juru akan tersisih jauh dari arus kemajuan dan pembangunan. Rata-rata masyarakat Kuala Juru hanya dapat melihat pembangunan dan kemajuan yang bakal dilaksanakan. Apa maknanya pembangunan dan kemajuan, sedangkan penduduk tempatan tidak mendapat sebarang faedah? Apa artinya pembangunan dan kemajuan jika penduduk tempatan hanya dapat melihat orang lain mengaut segala kekayaan dan keuntungan? Contohnya, kita lihat Komtar, bangunan yang tersergam indah di tengah bandaraya Georgetown. Berapa kerat orang Melayu yang mendapat faedah? Pemikiran Pak Hassan sedang bermain-main di benak Pak Hassan gelabah bila memikirkannya. Pak Hassan resah apabila melihat tidak ada sebarang tindak balas daripada harakah kepimpinan Kuala Juru. Resah dan gelisah telah mencengkam dalam setiap ruang hati dan jiwa Pak Hassan. Pak Hassan lemas dan karam di daratan apabila memikirkan persoalan ini. Pak Hassan sedar dia perlu bertindak. Dia tidak boleh membiarkan perkara ini terus berlarutan tanpa sebarang tindakan. Dia tidak boleh tunggu dan lihat. Lalu Pak Hassan membuat keputusan menjemput 3 orang pemimpin muda untuk datang ke rumahnya. Pak Hassan telah menjemput Azmi, Majid dan Salim. Pak Hassan yakin mereka dapat membantunya. Apa hal Pak Hassan panggil kami? Azmi buka mulut apabila dia dan kawan-kawannya menghadap Pak Hassan di beranda rumahnya. Ada perkara penting yang perlu kita bincangkan, ujar Pak Hassan dengan raut wajah yang serius. Perkara penting? Salim terkejut. Apa hanya Pak Hassan? Sampuk Majid sambil merenung raut wajah Pak Hassan. Kamu semua dengar tak? Yang kampung kita akan dimajukan oleh kerajaan negeri dan mereka telah melantik syarikat swasta mencadangkan pembangunan di kampung kita. Soal Pak Hassan. Dengar? Tapi apa masalahnya Pak Hassan? Tingkah Salim. Jadi kamu suka kampung kita dibangunkan macam tu? Soal Pak Hassan sambil merenung tajam wajah anak-anak muda itu seorang demi seorang. Baguslah Pak Hassan, sampuk Majid. Bagus kata kau. Apa yang kau dapat? Mereka ambil tanah kita dan bangunkan projek. Sebelum projek itu siap, mereka akan tempatkan kita di rumah kontena. Apabila projek siap, mereka akan beri kita rumah macam sangkar burung merpati, melayut tinggi, dan rumah itu pula kita akan bayar sebahagian daripada harganya. Alas Pak Hassan. Takkan macam tu pula Pak Hassan? Tanya Salim sambil menggaru-garukan kepalanya yang tidak datang. Ya, akan jadi macam tu. Kalau mereka nilai rumah kita sebanyak 30,000 dan rumah yang mereka buat dan jual katakan 80,000, maka 50,000 itu kita kena berhutang untuk membayarnya. Macam mana kita hendak bayar sedangkan orang kampung sudah tidak dapat ke laut? Terang Pak Hassan sambil memhati Azmi yang banyak berdiam. Betul kata Pak Hassan tu. Kamu ingat tak kampung Teluk di Perai dulu yang dibangunkan kini jadi Penang Mega Mall?
penduduk asalnya ditempatkan di kontena. Dan mereka perlu bayar rumah yang diberi. Sokong Azmi tenang. Azmi memang tahu kemelut di Kampung Teluk dulu kerana salah seorang kawan yang terlibat dalam projek itu. Habis, macam mana? Apa yang boleh kita buat? Tanya Salim, mula cemas. Sebab itu aku panggil kamu bertiga datang ke rumah aku untuk berbincang. Aku dapat rasakan kamu bertiga dapat lakukan sesuatu dalam usaha membantah projek itu. Kata Pak Hassan penuh pengharapan. Mana kami tahu apa nak buat Pak Hassan. Lagipun ada lagi pemimpin lama dan berpengalaman di kampung ini. Kenapa Pak Hassan panggil kami? Soal Majid heran dengan tindakan Pak Hassan. Aku tahu. Tapi apa yang aku lihat, pemimpin itu buat masa ini masing-masing berpeluk tubuh. Seperti tidak ada apa-apa yang akan berlaku di kampung kita. Pak Hassan berhenti seketika mengambil rokok daun yang telah sedia berbalut diletakkan di celah bibirnya. Pak Hassan menyalakan di hujungnya, lalu menjedut asapnya dan dilepaskan keluar melalui mulut dan hidungnya. Aku tahu, kamu bertiga tidak ada idea macam mana hendak bertindak. Tapi kamu semua mesti mengadap dan memujuk Zahid. Dia tahu apa yang perlu dibuat dan kamu mesti sokong dia. Jelas Pak Hassan. Nak sokong macam mana Pak Hassan? Zahid sudah tidak memegang sebarang jawatan di kampung ini, tingkah Salim. Aku tahu itu. Azmi, kamu panggil mesyuarat agung belia dan kau lepaskan jawatan itu kepada Zahid. Kamu bertiga kena pastikan dia yang jadi pengurusi belia. Lepas itu, kamu sokong dia. Langkah pertama, kamu bertiga pergi jumpa dia dan pujuk dan sampaikan salam aku kepada dia. Arah Pak Hassan. Pak Hassan, Zaid ini payah sikit nak pujuk. Pendirian dia sudah susah nak goyang, kata Azmi. Kalau kamu semua nak pujuk Zahid, seorang lelaki dan kawan kamu pun susah, macam mana kamu nak pujuk perempuan? Kata Pak Hassan sambil tersenyum, berjaya menempelak anak-anak muda itu. Ketiga-tiga anak muda itu saling berpandangan sesama sendiri dan kemudiannya memahati Pak Hassan. Belum sempat mereka membuka mulut, Pak Hassan menyambung. Kamu semua nak tahu kenapa aku pilih Zahid? Kerana pendiriannya yang tegas serta ilmunya ada dekat dia, meyakinkan aku. Dia memang bijak dan mampu merangka rancangan ini, tegas Pak Hassan. Baik Pak Hassan. Kami akan mencuba, tapi kami tidak berani berjanji dia akan bersetuju. Janji Azmi sambil Majid dan Salim menggoyang-goyangkan kepala atas dan bawah, tanda setuju apa yang diperkatakan oleh Azmi. Ketiga-tiga anak muda harapan Pak Hassan meminta diri untuk berlalu. Pak Hassan puas. Apa yang terbuku di hati sanubarinya selama ini telah terburai keluar dan disambut oleh anak-anak muda itu. Pak Hassan yakin Zaid akan terima. Zaid juga sayangkan kampung ini. Zaid juga pasti tidak mahu masyarakat kampung hanya dapat melihat pembangunan yang bakal dilaksanakan. Mereka bertiga singgah di warung janda Yati untuk berbincang sesama mereka. Mereka merangka strategi bagaimana hendak menawan hati Zaid. Mereka sedar Zaid seorang yang keras hati dan tegas pendiriannya. Silap hari bulan mereka akan gagal. Jika gagal, maka rancangan membantah projek tebus guna tanah di kampung mereka akan terbantut. Setelah sepakat dicapai, mereka menggorak langkah mendapatkan Zaid di rumahnya.
Kehadiran mereka bertiga disambut oleh ibu Zaid. Zaid tiada di rumah waktu itu. Apa mimpi kamu ni? Tiba-tiba datang mencari Zaid. Agak lama juga kamu bertiga tidak datang menemui Zaid, tanya ibu Zaid. Kami ada hajat besar, makcik. Kami rasa hanya Zaid yang mampu melaksanakannya. Kami akan membantu dan menyokong dia, ujar Azmi. Bunyi macam besar hajat kamu bertiga ni. Boleh makcik tahu? Soal ibu Zaid. Memang besar, makcik. Tak jadi masalah dan kami pun nak minta makcik bantu kami pujuk Zaid, jawab Majid. Makcik dengar tak yang kerajaan dengan bantuan syarikat swasta akan bangunkan kampung kita ini? Tanya Salim. Kenapa? Tak betulkah? Soal ibu Zaid. Masih di peringkat cadangan. Pak Hassan minta kami meminta Zaid mengetuai bantahan projek itu, jawab Salim. Maukah Zaid buat kerja tu? Tahukah dia nak buat kerja tu? Soal ibu Zaid. Makcik, kalau Zahid betul sayangkan kampung ini, dia kena buat. Kami yakin dia tahu. Pak Hassan juga yakin akan kebolehan Zahid. Jadi kami berharap makcik bantulah kami pujuk Zahid. Kami tahu Zaid ni keras hati sikit, balas Azmi. Bolehkah Zaid lawan kerajaan? Nanti mereka tangkap. Ya susah, makcik. Bukan kita nak lawan kerajaan, makcik. Cuma kita nak berbincang, nak cari jalan, nak bagi cadangan agar orang kampung pun dapat manfaat. Kalau mereka nak laksanakan juga projek ini, kata Azmi. Oh, macam tu. Kalau macam tu, makcik sokong. Tu Zaid dah balik. Pandai-pandailah kamu pujuk dia, kata ibu Zaid meninggalkan mereka. Assalamualaikum. Lama tak jumpa. Sambil Zaid melangkah naik ke beranda rumahnya. Waalaikumsalam. Ketiga-tiga mereka serentak menjawab sambil bersalaman. Pak Hassan hantar kamu semua kah? Soal Zaid. Kau memang bijak, Zaid. Belum sempat kami buka mulut, kamu dah tahu. Sebiji macam nujum Pak Belalang, tingkah Salim sambil ketawa, sambil diiringi ketawa. Kalau kau dah tahu, senanglah sikit tugas kami ni, Zaid, ujar Azmi. Aku rasa lebih baik kamu cari orang lain yang baik, bijak, kaya dari aku, kata Zaid. Siapa? Soal Majid. Begitu ramai orang dalam kampung ni, bukan tak ada orang yang boleh, balas Zaid. Memang ada, balas Azmi. Lalu Majid dan Salim merenung tajam ke arah Azmi. Ada pun. Pergilah jumpa dia. Zahid menebak. Ni yang kami main ni. Kaulah orangnya, Zahid. Kami sudah berbincang dengan panjang lebar dengan Pak Hassan. Dan kami dapati kaulah orang yang paling layak, jelas Azmi. Maka Salim dan Majid tersenyum. Begitu ramai orang yang ada di kampung ini, takkan seorang pun tak layak, balas Zaid. Cuba mengelak. Zaid, kalau mereka benar-benar prihatin, sudah tentu mereka sudah bertindak sesuatu. Bukan mereka tak tahu, malah mereka lebih tahu dari kita, jawab Majid. Kita jangan pandang negatif dekat mereka. Mungkin dalam diam-diam mereka bertindak, tingkah Zaid. Tak ada, Zaid. Sejak berita ini heboh, mesyuarat JKK dah 2 kali. Aku ada dalam mesyuarat tu dan tak pernah timbul soal ini dibincangkan, perang Azmi. Zaid, mengapa kau cuba mengelak?
Kau tak sayang kampung kita ni. Kau nak biarkan orang lain mengaut keuntungan dan kita hanya melihat dan menanggung hutang. Soal Salim. Tolonglah Zaid. Saya maju. Aku dah serik. Susah payah aku bangunkan persatuan belia. Bila berjaya sikit, datang orang hancurkan semuanya. Aku tak mahu perkara ini berulang lagi. Dan aku tak mahu dipatuk ular 2 kali dari satu lubang, ujar Zahid menjelaskan. Zahid, lupakan apa yang telah berlaku. Mereka letakkan aku sebagai pengungsi semata-mata tak mahu kau menjadi pengungsi. Mereka tahu aku bukan boleh buat apa. Ketika itu semua anak-anak muda, mereka pengaruh dan kuasai seni menerangkan apa yang berlaku. Mereka tak mahu kau, Zaid. Mereka takut pengaruh mereka hilang. Soal Salim. Tolonglah, Zaid. Bukan kerana kami, bukan kerana Pak Hassan, tapi demi masyarakat kampung kita, Azmi merayu. Apa yang boleh aku buat? Aku bukan ada apa-apa jawatan dalam kampung ni. Zahid terus memberi alasan. Zahid, kau setuju saja, kami akan atur. Serahkan jawatan pengurus belia ini kepada kau, kata Azmi. Mana boleh? Persatuan berada di bawah ROS. Dan kita tak boleh pandai-pandai buat keputusan macam tu. Salah di segi peraturan pertubuhan. Itulah Zahid. Kami tahu kita akan adakan mesyuarat agung tergempar ikut peraturan pertubuhan. Kau jangan bimbang itu, Zahid. Yang penting kau setuju, minta Azmi. Nantilah aku bagi tahu setuju atau tak, kata Zahid. Bila? Azmi mendesak. Bila masa aku berfikir, bagilah masa aku berfikir, cadang Zahid. Zahid, kita tidak boleh leka. Kami bagi hang 3 hari. Nanti kami datang lagi, cadang Majid. Zahid tersandar sambil melihat raut wajah kawan-kawannya. Dia sedar akan kesungguhan mereka. Lebih-lebih lagi Pak Hassan ada di belakang mereka. Pak Hassan amat dihormati oleh masyarakat kampung, walaupun dia sudah tidak ada apa-apa jawatan. Alhamdulillah, begitulah penceritaan novel Rusuh di Kuala bab 7 yang berjudul Pak Hassan Hilang Sabar. Sudah lama Pak Hassan memahati gelagat harakah kepimpinan kampungnya. Rata-rata mereka macam buat tak tahu dan tidak melakukan apa-apa untuk menyelamatkan kampung dan masyarakatnya. Pak Hassan bekas ketua kampung yang juga merupakan antara peneroka awal kampung tersebut. Pak Hassan amat sayangkan kampung itu. Akibatnya, Pak Hassan terpaksa bertindak. Untuk mengetahui cerita seterusnya, kita ikuti bab 8 yang akan diupload di sini nanti. InsyaAllah, mungkin channel ini akan diselang-seli juga dengan video-video lain yang terselip ilmu kehidupan dan kemanusiaan. Okeylah, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi di lain video. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi mengikutinya hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye-bye. Assalamualaikum.